Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Teruskan share, teruskan menonton, teruskan tag kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan ditambahkan lagi ganjaran-ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih pada Nurhayati Mak Saad, Siti Azah Zakaria, Kak Sabariah Abu Samad, Kak Syam, Kak Zaleha Adnan, Mas Zura, waalaikumsalam. Noeli, Tohun, Ahmad Gasnawi, sahabat saya juga ni, Gas, apa khabar? Kak Fatimah Abdul Rahman, Nene Ros, Abang Hang Kasyaf, Kak Noraida Bidin daripada Port Klang, Umi Kalsum, Muhammad Syarif Ceras Perdana, Kak Zah, terima kasih banyak. InsyaAllah pada malam ini saya akan bacakan satu hadis. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih Imam Bukhari. Hadis nombor 67. Hadisnya sangat pendek, ringkas saja. Jadi kuliah kita pun pendek lah malam ni. Lebih kurang macam tu. Baik, hadis sahih Imam Bukhari, hadis nombor 67. 67. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id
qala haddathana Syu'bah qala haddathani Abu Tayyah an Anas bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in wa arda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Telah menceritakan pada kami Muhammad bin Bashar, ia berkata telah menceritakan pada kami Yahya bin Sa'id, ia berkata telah menceritakan pada kami Syu'bah, telah menceritakan padaku Abu At-Tayyah dari Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, permudahkanlah dan janganlah dipersulitkan atau disusahkan, dan berilah khabar yang gembira dan jangan membuatkan orang lari. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita akan benda yang sangat simple, tetapi kadang-kadang kita tak buat. Kadang-kadang kita abaikan, kadang-kadang kita buat tak peduli. Yang pertama Rasulullah sebut yassiru wala tu'assiru. Nabi kata yassir. Yassir makna permudahkan. Dan jangan disusahkan. Permudahkan, jangan disusahkan. Dan yang kedua, Nabi pesan berilah khabar gembira dan jangan meresahkan. Jangan bagi orang takut. Kan? Gembirakan manusia. Kita akan huraikan satu persatu. Yang pertama, sahabat sekalian, apa pun dalam hidup kita hari ini dipesankan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mudah-mudahkan. Kita ni kadang-kadang benda senang kita bagi jadi susah. Itu tabiat manusia lah, perangai manusia. Benda kadang-kadang simple tapi jadi susah. Nak buat majlis kahwin, benda simple aja tapi jadi susah, kan? Dengan jumlah yang terlalu tinggi, antaranya kenduri kendaranya, perjalanan hari pernikahannya. Benda, cuba tengok macam musim Covid ni kan senang, nikah-nikah, Assalamualaikum balik, kan senang. Kan? Kita belajarlah dekat situ. Benda kadang-kadang senang tapi disusahkan. Nak solat senang aja, ambil air semayang elok, tunggu masuk waktu, solatlah. Kalau boleh solat di masjid, solat di masjid bagi orang lelaki terutama, kan. Kalau tak boleh dah musim PKP ni, solat je lah di rumah. Jangan mengamuk pula. Oh, apa tak boleh pergi masjid, AJK je boleh. 2 minggu ni ustaz letih lah, semain kat rumah je. Selama ni buka pun tak pergi pun, kan. Duduk bising-bising buat apa je. Jadi ingat, apa pun dalam hidup kita bagi mudah. Macam saya nak buat kuliah ni, kan, kita bagi mudah aja. Mudah orang nak mendengar, insya-Allah mudah orang nak faham, dan mudahkanlah, mudahkan. Jangan susah-susahkan kuliah ni sampai orang dengar pun berkerut dahi, sampai mendengar pun mungkin salam je lah ke ustaz tu. Pasal tak faham, kan. Susah nak faham bahasa, laras bahasa terlampau tinggi. Tak boleh juga, kan. Kita bagi mudah aja. Urusan tu bagi orang kata bagi mudah. Kan, macam kuliah Zuhur saya tengah hari tadi, kan, kuliah mengejut. Saya sebenarnya memang jadual tu jadual bulanan lah dekat Selcom tu. Cuma
ialah dah lama tak kuliah kan. Jadi kita pun kadang terlupa. Tak ingat lah jadual tu saya tengok, tapi kadang-kadang tak ingat kan. Kita pun tak perasan. Tiba-tiba pukul 11 pagi tadi AJK WhatsApp, dia kata, "Ustaz, boleh tak kuliah Zuhur tengah hari ni macam biasa?" Allah, saya kata baru teringat. Kan, kita pun dengan kelengkapan perang pun tak bawa. Masa tu saya kat luar. Jadi apa yang ada je kita belasah kan. Kita bagi jadi mudah aja. Mana ada jalan. Macam tu. Jadi hidup kita ni sebenarnya simple. Macam ulama katalah kan, kita pergi masjid. Ni contoh tak, sebelum PKP lah. Kita pergi masjid pakai slipper kan. Keluar masjid slipper tak ada. Slipper telah dikebas orang, atau orang tersalah ambil. Jadi hidup ni mudah. Balik kaki ayam. Balik kaki ayam kan. Senang kan hidup. Tak pergi ambil pula kasut orang. Dah 2 orang dah tak berkasut. Asalnya kita seorang, lepas tu kita ambil kasut orang. Orang yang lain kena ambil pula, dia ambil pula kasut orang. Lama-lama 30 orang bermasalah, kasut tak ada. Punca kita yang pertama tadi. Nampak? Menyusahkan orang. Jadi apa pun dalam hidup ni bagi senang. Katalah kita dengan jiran, mudahkan je urusan kan. Walaupun kadang-kadang ialah nasib tak baik dapat jiran yang tak apa baik kan. Alhamdulillah rezeki dapat jiran yang baik-baik. Macam tu. Jadi baik ke tak berapa baik ke, kita bagi mudah je urusan. Anak kita nak kahwin umpamanya, tetapkan tarikh, bagi mudah aja kan. Yang penting benda-benda wajib on jalan. Yang sikit-sikit orang kata top up tu biarlah. Bagi senang, bagi mudah. Anak kita nak belajar mana, dia minat apa, jalan. Jangan dia paksa-paksa dia, tak jadi nanti. Kan banyak kadang ibu bapa yang memaksa kan. Saya nak anak saya jadi hafiz, Ustaz. Dia tak mampu. Kita yang menyuruh sedap lah. Cuba kita duduk dalam sekolah tu. Cuba kita menghafal lah. Memang kuliah ayyuhal kafirun, jawabnya mengulang-ulang yang tu je. Tak jumpa penutup. Kan. Jadi bagi mudah kan. Anak kita nak sambung belajar kat mana yang diminat, jalan, mudahkan. Sebab benda ni agama suruh buat. Bukan saya pula memandai mereka malam ni. Agama suruh buat. Katalah kita berhutang dengan orang, atau orang berhutang dengan kita kan. Bagi mudah lah. Dia kata, saya tak boleh bayar lah 100 sebulan Ustaz, 50 boleh. 30 pun tak apa, jalan. Bagi mudah. Sebab kita kena ingat gini. Bila kita memudahkan urusan orang, urusan makhluk, Allah akan mudahkan urusan kita. Itu sebenarnya kunci yang paling mahal sekali, yang kadang-kadang orang tak perasan. Kan, kadang-kadang orang tak peduli. Nak susah juga, nak menyusahkan orang. Kita parking kereta, parkinglah elok-elok, masuk dalam kotak elok-elok kan. Atau kalau parking tempat tertentu ke, jangan menghalang laluan ke apa. Jangan masuk parking motor. Kita naik kereta masuk parking motor, janganlah. Jangan susahkan orang. Mudahkan, yassiru, permudahkan. Jangan menyulitkan, kata Nabi. Sebab kita sebaliknya sama konsep kan. Bila kita sulitkan keadaan, nanti Allah akan sulitkan kita pula. Lagi masalah. Kalau sulit atas dunia, boleh tahan kira. Yang kita risau, di akhirat besok. Kan. Di akhirat tu yang kita paling risau sekali. Terima kasih Kak Rohana Reja, Mak Noh Ibrahim daripada Kapar, Bukit Kapar kan. Kak Rohayu, terima kasih banyak. Juliana Aziz, Waalaikumsalam. UTS Saliza Liza, Waalaikumsalam juga. Mardia Hussein, Aisyah Fida. Aisyah Fida ni tengah hari tadi ada ni kan. Nik Syarifah. Assalamualaikum Ustaz. Yang dirahmati, boleh ke kita nak tanya
kita nak tanya pasal selawat tafrijiyah. Betul ke saya dengar ustaz dari Sia yang Dr. Terengganu kata ianya syirik dan haram dan mengelirukan, sedangkan banyak ahli ulama dok amalkan, dan saya sendiri amal membaca rasa tenang jiwa. Nick Shah, mu guna bahasa Terengganu deh. Daripada Terengganu ke ni? Kan? Terengganu Kelantan ni. Tapi dia gini, bila ramai ulama yang kata boleh, seorang je tak boleh, seorang tu masalah. Saya kenal ustaz tu, kan, saya sebut nama lah, tapi kita tahu memang ada masalah lah, kan, daripada Syria tu. Jadi boleh dia amalkan, sangat bagus, kan. Selawat tafrijiyah ni saya boleh kata antara selawat yang very powerful lah. Kan, siapa yang ni boleh google lah, cari selawat tafrijiyah dalam YouTube ke apa, dengar elok-elok. Kalau boleh hafal lah, kalau boleh amal lagi cantik. Cuma selawat ni saya dah sebut banyak kali, dia tak kisah mana-mana selawat pun. Tapi kadang-kadang kita nak cari selawat-selawat yang orang kata masyhur, kan, yang familiar sikit, yang terkenal, yang banyak orang amal, ulama amal, boleh juga, tak ada masalah. Jadi pandangan dia tu kita letak sebelah dululah, ya. Tak, kita memuji-muji Nabi, kan. Dalam selawat tafrijiyah tu memuji Nabi macam-macam lah. Jadi entah, pandangan manusia ni kadang-kadang itulah, dia terkona sikit, kan. Jadi kita pegang yang jumhur, yang majority, kan. Sebab kaedah ni bila seorang dengan ramai, kaedah dia ramai tu menang lah. Itu kaedah. Tapi kena tengok juga, kalau ramai pun wahara, menang yang satu tu, kan. Tapi dalam situasi ni nampak yang satu tu yang agak kelang kabutnya sikit, kan. Jadi kita put another side lah. Kita letak PM tepi dulu, kemudian kita amalkan, tak ada masalah. Terima kasih Tuan Haji Ghazali daripada Gombak, Neni Ros, Muhammad Sazwan daripada Labuan, Kak Jamalia Sanusi. Benda boleh mudah, jangan bagi, tapi saja dia bagi jadi susah, kan. UTS Zaidin Zai, Zaidin Zai. Apapun hidup kita bagi mudah segalanya ustaz, macam kelas ustaz bahasa santai je tapi berkesan. Alhamdulillah. So maknanya itu yang kita nak kena ikutlah apa yang Rasulullah pesan, kan. Kita buat benda yang mudah. Makan minum umpamanya tak, katalah isteri kita masak ke apa-apa je lah, apa yang ada makan lah. Bagi mudah aja, kan. Dia dah penat masak, lepas tu kita komplain pula. Tak payah komplain. Ada makan. Penyakit manusia yang tak ada tu ditanya je. Yang tak ada ditanya. Yang gulai ketam tak ada. Dia dah nampak dah ikan ada, sotong, ketam ditanya je. Kan bila buat ketam kan, dia tanya udang pula, kan. Ambil sepit udang tu, congkil kat lubang hidung baru tahu. Kan, tak reti nak bersyukur, tak reti nak berterima kasih, tak reti nak menghargai. Kan. Jadi itu satulah, kita gabungkan sekali. Yang kedua tadi Nabi kata gembirakan, jangan menyusahkan. Ni kita duduk PKP ni, ialah sebahagian negeri lah, mungkin Pahang PKPB, kan. Sebahagiannya Kedah apa semua PKPB. Macam kami Selangor, Melaka, Penang, Sabah, wilayah Johor, kan. PKP ni tak payah stres sangat, bawa tenang, bukan ada apa pun, serupa je. Kalau kita ni jenis memang duduk di rumah aja, tak kira PKP ke, PKPB ke, PKPP ke, apa menatang sekalipun, tak ada apa, okey je. Tak payah nak stres-stres sangat, nak mengamuk tak tentu arah, tak payah. Kan, tak payah. Kita gembirakan. Kita
gembirakan manusia, jangan bagi manusia jadi serabut. Konsep dia samalah. Bila memudahkan bermakna kita menggembirakan. Bila menyusahkan bermakna kita menserabutkan kepala otak manusia. Dia kaedah dia macam tu kan. Dia ada pertalian, dia ada connection. Jadi sebab itu muslimin-muslimat, ibu ayah sekalian, apa pun dalam hidup ni kita kena pegang yang itu je. Maknanya kena mudahkan. Kan? Saya minta maaf lah tengok kadang-kadang masa majlis nikah kahwin kan. Saya pernah cerita kan pengalaman saya bila anak buah berkahwin, anak murid berkahwin, kita hadir dalam majlis akad nikah itu. Ini cerita sebelum Covid lah. Bila ramai-ramai ada kan. Dia benda sebenarnya senang aja, tapi kadang-kadang Tok Imam tu menyusahkan. Kan? Dia pergi tanya soalan yang pelik-pelik. Tak payah tanya lah. Kita anggap aja pengantin tu dah tahu. Nanti dia malu. Kalau nak suruh buat sesuatu, jangan suruh pengantin tu buat sorang-sorang. Contoh gini tak. Saya suka sarankan. Contoh, bila nak start majlis, imam junikah akan sebut, insya-Allah kita akan mulakan majlis. Jadi kita minta bakal pengantin lelaki, pengantin perempuan dan semua yang hadir dalam dewan ni sama-sama kita mengucap 2 kalimah syahadah. Itu terbaik tuan-tuan kan. Pengantin pun dengar, lega aku Pak Imam ni cover lain. Sungguh kalau dibuatnya sebelum kita angkat majlis ijab kabul, minta pengantin mengucap 2 kalimah syahadah. Menggeletar yuk, jangan buat kerja walaupun kita reti mengucap tu. Jadi tak payah suruh pengantin seorang, buat sama-sama. InsyaAllah ikut saya, syahadu an la ilaha, ikut ramai-ramai, pengantin pun lega tak. Lepas tu kita istighfar sama-sama. Jangan suruh pengantin seorang. Lepas tu tak payah dah tanya rukun nikah ke apa, tak payah tuan kan. Pengantin tu dah kursus, insyaAllah dia tahulah tu. Kan. Kalau nak pun selepas majlis panggil dia, tanya. Macam tu tak apalah. Dalam majlis tu kadang-kadang nak memalukan dia pun satu masalah juga kan. Menyusahkan orang. Saya paling pantang betul benda tu. Kan? Paling saya tak boleh. Dalam majlis nikah ni, kalau boleh kita nak mudah aja. Kan? Bagi mudah. Kita nak shake hand dengan Tok Imam pengantin lelaki kan, dia shake hand dengan Tok Imam. Shake hand tu bukan wajib. Tak salam dengan Tok Imam masa ijab kabul pun tak apa. Yang penting jawapan tu, ijab dan kabul tu. Bila pengantin kata aku nikahkan dikau bla bla bla, kita jawab aku terima. Itu yang rukunnya. Bukan salam dengan Tok Imam, lepas tu Tok Imam kata nanti saya henjut, terus jawab. Kawan dah menggeletar, henjut-henjut terlepas. Ulang balik. Ni perlu jantan dah keluar kan, nitik aja. Menikah tak lepas-lepas lagi. Aku memang pantang betul benda-benda macam tu kan. Saya tak boleh tuan. Pernah satu majlis anak buah saya kahwin kan, padahal imam junikah yang melaksanakan majlis tu anak murid kita. Dia kenal saya, dia kenal abang-abang saya, kami bertiga ada dalam majlis tu. Kan. Kot lah dia nak passing ke kan. Tak apa ustaz, saya uruskan majlis, nanti doa ustaz baca, khutbah ke abang ustaz kan. Kot lah. Kita standby je. Saya memang tunggu je peluang. Tak dapat lagi tu. Lepas tu dia punya khutbah nikah tuan-tuan, 45 minit. Saya punya berdesing lah kan. Mana boleh lama-lama. Dah lah kau buat tu lepas asar. Lepas asar pula dah lewat. Lepas tu nak makan lagi. Ni orang dah sampai nak sembahyang maghrib kan. Jadi sebab itu apa yang kita nak kena jaga ialah jangan menyusahkan. Jangan menyusahkan. Sebab kita tak nak benda-benda itu berlaku. Macam tu kan. So itu yang paling penting. Kan. Saya tak boleh tuan. Kalau majlis nikah buat macam tu memang aku hangat hati betul. Saya dah banyak kali kena lah. Kan. Saya masa menikah dulu lagi syok. Kan. Tok Imam tanya, ustaz dah ready ke?
Soalan tu imam. Saya kata, imam, lama dah saya ready, imam. Imam jalan aja lah. Menjawab, masa tu jangan main-main kan. Menggeletar ni nak kahwin kan. Lepas tu saya tak ada shake hand dengan tu imam. Imam kata nak salam Ustaz, tak payah ikut tu imam. Tu imam kata tak payah Ustaz, tak payah kan. Sekali nafas je jalan terus dah. Minta kita buat kerja macam tu kan. Kita buat kerja bagi mudah. Ni menyusahkan orang kan. Bagi mudah lah tuan-tuan. Saya nak urai panjang pun aku tak larat juga sebenarnya. Cuma nak beritahu memang tajuk malam ni sedap sebenarnya kan. Sekejap saya baca komen je. Macam urusan Kak Azhar di Tapah tadi, alhamdulillah mudah, orang JKM bantu banyak. Alhamdulillah, syukur. Makno Ibrahim, santai, janji sampai. Balik kaki ayam je, jangan susahkan orang. Oyin aku payah betul nak sebut nama dia ni. Ryan, Oyin pula, ya Allah. Ryan. Terima kasih Ryan. Abang Razak Johor, terima kasih. Macam kena batang hidung saya je pada muka saya. Kenapa Makno? Ustaz bacalah soalan kita tengah muskil ni. Mana soalan? Tadi kan yang selawat tu. Rasanya dah urai dah. Ke ada soalan lain? Tak ada kot no. Sekejap. Ustaz bacalah soalan kita tengah muskil ni. Maknanya Nik Syah seronok lah saya baca soalan dia kan. Itu maksud dia tak? Dah settle lah pun yang tu. Kak Azhar suka tajuk ni. Selalu ingatkan anak-anak, kalau tak mampu nak senangkan orang, jangan susahkan. Terbaik lah Kak Azhar kan. Kaedah ni gitu. Umur Abu Hurairah, jengka. Salam semua, dah 15 minit. Tak apa, no problem. Rozilah Omar, terima kasih. Kelantan. Okey, Nik Syah. Yelah ada Nik kan. Kelantan tak? Kelantan. Tohun, betul Ustaz. Mudah-mudahkan urusan. Tak bagi signal nak masuk simpang pun kena hon. Husnuzon je lah. Signal rosak kot. Kalau kita mudah-mudahkan, akan jadi mudah. Tak, benda simple, signal. Kan saya buat dalam TikTok baru ni kan. Saya berceloteh pasal signal kan. Saya kata benda free. Semua kereta kita beli mesti ada signal. Tapi kenapa tak guna tak? Menyusahkan orang. Nampak? Signal aja kot. Kan? Itu masalahnya kita hari ni. Baik. Kemudian selawat tafrijah very powerful. Betul? Ryan dah hafal selawat. Alhamdulillah. Azman Ibrahim, terima kasih. Abang Ishak Samad, Kak Maria Chan, Singapore. Maaf tak boleh ikut, ada kelas, nanti tengok ulangan. Beres Kak Maria, no problem. Nak minta kena lempang pun ada. Kak Azhar ni macam-macam. Air mata kasih, terima kasih. Air mata kasih, terima kasih. Banyak betul benda-benda yang mengelirukan bila dengar ceramah Ustaz dari Syria tu. Banyak dibida'ahkan benda yang diamal oleh masyarakat atau ahli sunnah. Itu saya kata sebab dia bukan asal Malaysia kan. Dia orang Syria. Jadi mungkin mazhab tu berbeza. Jadi kita belajar kaedah, kita masuk kandang kambing mengembek. Masuk kandang lembu. Jadi apa pula? Mengembu. Masuk kandang lembu jadi apa? Mengembu kalau masuk kandang rimau, mengucap 2 kalimah syahadah. Itu jawapan dia. Kan? Jadi kita begitu buat orang, tolong respect budaya, pegangan, akidah penduduk setempat. Kan? Macam ada kejadian, tak silap saya Imam Syafi'i kot. Dia pergi ke negeri yang imam lain, macam Imam Hanafi apa macam itulah, yang penduduknya mengamalkan budaya, inilah kaedah ibadah yang agak berlainan sikit. Contohnya bila Imam Syafi'i jadi imam, diraikan jadi imam, dia tak baca kunut, sedangkan Imam Syafi'i punya fatwa kunut tu sunat kan, sembahyang subuh. Tapi hari itu dia semayang jadi imam tak baca kunut.
Orang tanya dia kenapa, aku meraihkan penduduk setempat. Kan cantik akhlak tu, kan. Jadi kita pergi tempat orang kata beradab sikit tak. Ni buat macam negara kita, masalah lah. Tak nak saya malas nak ulas panjang tu. Kan, biar kat dia lah. Baik. Damia Hani. Waalaikumsalam. Sedap nama ni. Tak pernah aku dengar lagi nama ni. Power tajuk malam ni. Ustaz bagi pun power. Power lah sangat. Kan. Aisyah Fida, jangan menyusahkan. Betul. Megat lewat masuk, no problem. Tuan Haji Ghazali, terbaik nasihat Ustaz. Alhamdulillah. Acik-acik, Waalaikumsalam. Zainuddin Abdul Ghani, terima kasih. Natifah Ahmad, Singapura, terima kasih banyak. Orang Singapura, saya tabik orang Singapura ni, rajin sungguh dia, kan. Kelas-kelas kita ada je, Alhamdulillah. Kak Noraida Bidin, betul Ustaz, Tok Kadi ke Pak Imam jangan susahkan pihak pengantin lelaki, kesian. Dah lah, gelabah. Bukan gelabah je, gelabah beruk dia panggil. Tak. Kelang kabut. Kita dengan nervous lagi dengan orang ramai, kan. Dia nak buat test soalan bukan-bukan, kan. Itu yang pernah terjadi satu negeri dulu. Ditumbuk Tok Kadi tu. Saksi kena tumbuk. Dah manjang tak sah aja, kan. Kawan tu jawab punyalah macam-macam, hafal skrip, tak tahu, tanya saksi tak sah. 4 kali 5 kali tak sah, dapat penumbuk baru sah. Padahal dengan muka saksi itu, kan, pasal menyusahkan. Nampak tak? Menyusahkan orang. Jangan dibuat kerja gitu. Masun, terima kasih. Muhammad Zuhair Muhammad, berbalik surau, Alhamdulillah. Kak Yati, terima kasih Kak Yati. Masukkan dalam lembu menjerit. Tuan Haji Ismaiddin, Sungai Petani, terima kasih. Kak Nima Nasir, Singapura, terima kasih banyak. Tuan Haji Ismaiddin, lama tak dengar Ustaz. Alhamdulillah. Nur Hayati Masaat, takut tersalah timba ilmu. Betul. Tajuk apa malam ni? Permudahkan. Tajuknya yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan bagi susah. Apa pun bagi mudah aja. Jangan susahkan orang. Ingat tu, Allah akan permudahkan. Kak Nirma, Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Abah Hang Kasyaf, Ustaz, betul tu, masa anak kahwin di AS dulu. AS tu mana? Al-Ustaz, kan mereka syarikat. Tok Kadi tanya mengarut-ngarut, saya dah niat angin dan bangun aja kah Tok Kadi tu. Sip baik, kawan baik menghalang, kalau tidak makan pakai tiup Tok Kadi tu, kan. Betul bang, saya dengan abang-abang saya, kan. Abang Hang Kasyaf pun kenal lah abang saya, Ustaz Salihuddin, Ustaz Alim, kan. Kami bertiga ni, jenis kami begitu tau. Kalau tengok majlis tu nampak huru-hara, mula kita nak naik angin. Bukan, pasal benda senang dia bagi jadi susah. Kan, benda senang bagi jadi susah, tak payah tuan. Kita mudah-mudahkan aja, kan. Itulah, itu pengalaman kan. Abang Hang Kasyaf pun ada pengalaman. Saya rasa yang lain-lain pun ada pengalaman juga, kan. Yati, Ustaz mula pukul apa? Macam biasa pukul 9. Cuma sekarang ni isyak pun dah lewat. Kadang-kadang terlewat sikit lah, 95 minit macam tu, kan. Tapi waktu-waktu gitulah, lebih kurang waktu tu. Sungai Petani PKPB, betul. Kedah PKPB, kan. PKPB ni dia longgar sikit lah, tak macam PKP, kan. Niksha lorak Kelantan memang best. Kak Azhar suka dengar. Masalah ialah Ustaz, pengantin tu tak pernah ke surau. Itu pun masalah agak, kan. Memang betul lah, pengantin ni anak muda, kan. Nak cari yang jenis pergi surau masjid memang payah lah. Tapi kita kena ingat, urusan tu bagi mudah supaya mana tahu dengan hikmah kita memudahkan urusan orang kahwin tu, dia dapat hidayah selepas itu, dia jadi insaf, kan. Dia pun berminat untuk ke masjid, kan. Sebab dia tengok, bagus Pak Imam ni senang kerja kahwin aku.
Lepas ni bolehlah aku datang masjid. Mana tahu kan, hikmah tu kita tak tahu. Jadi sebab itu kat mana pun jangan bagi susah, kan? Apa pun urusan keluarga ke, urusan jiran kejiranan ke, urusan kerja ke, urusan negara ke, urusan ibadah ke, bismillah, kan? Buat bagi mudah, jangan susahkan. Sebab tu saya punya kuliah pun saya buat kaedah dia gitulah, bagi mudah, laras bahasa yang mudah, kan? Saya tak guna bahasa universiti, walaupun kita mengajar universiti, kan? Tapi kita tak gunalah macam profesor bercakap, laras bahasa yang serius, yang tinggi level. Sekali lagi pengikut aku tinggal 2 orang aja, kan? Supaya kita nak senang penerimaan masyarakat. Itu memang kaedah sebenarnya, kan? Bila kita macam tadilah konsep dia, masuk kandang kambing macam ni, masuk kandang rimau macam ni, kesesuaian diri itu. Sekarang ni kita dah masuk 2021, kan? Teknologi dah makin canggih, jadi kita kena ligan, kena kejar juga teknologi itu supaya tidak ketinggalan dan sebagainya. Beres. Itu je. Baik, Tuan Haji Ghazali, apa yang kita kena buat kalau jiran membuat kita susah? Tiap-tiap pagi nak mengundur kereta ada jiran parking. Banyak kali dah pusing steering baru boleh keluar. Kan? Itu nak buat macam mana tu? Itu masalah kejiranan yang sering kita hadapi juga, terutama di kawasan yang padat, kan? Macam tempat haji tu padat tu, Taman Selasih, kan? Kadang space dia kecil, kan? Satu rumah pula kereta dia 3 biji. Jadi apa yang kita boleh buat ialah, pertama, mungkin haji pernah tegur, kan? Mungkin kita tegurlah dulu, maknanya kita pesan kat jiran, dan saya rasa jiran mesti reti kot, kan? Tapi ada kat jiran tak reti bahasa, masalah agak. Jadi kalau kita dah tegur, dah cakap pun masih macam tu, telan je lah, apa nak dibuat, kan? Doa yang baik-baik je lah. Sambil pula steering tu kita istighfar lah banyak-banyak, kan? Nak buat macam mana? Dah jiran jenis kadang tak ngerti bahasa pun masalah juga, kan? Allah nak uji kita kot tu lah, no? Allah akan test kita macam tu lah, kan? Mudah-mudahan ialah dia tak menjadikan kita stres dan sebagainya. Allahu Akbar. Peristiwa saksi kena tumbuk di Johor, Ustaz. Pengantin lelaki Ashka ambil kau. Itulah. Cik pasal lagi dengan tentera, kan? Dapat penumbuk biji. Padahal muka. Boleh sengit otak kalau Ustaz guna bahasa profesor. Tahu tak apa. Okey, cukup sekadar itu dulu, insya-Allah. Besok kita jumpa. Besok hari apa? Khamis. Yasin. Malam besok kita baca Yasin, insya-Allah 7.40 lah, kan? Sebab maghrib dah lewat. 7.40, 7.45 macam tu kita akan mulakan bacaan Yasin kita bersama-sama, insya-Allah. Kita doakan yang terbaik buat negara kita, Covid dan banjir-banjir yang sedang melanda ni. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan Allah selamatkan segala-galanya lah, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini, yang share, yang menonton, yang komen, yang catat, yang senyum. Terima kasih banyaklah, kan? Dan ingat, kesimpulan kita, mudahkan, jangan kita menyusahkan. InsyaAllah Allah akan mudahkan segala urusan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, merahmati kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan-urusan hidup kita dan urusan akhirat kita besok, insya-Allah. Dan kita jumpa malam esok lah, bacaan Yasin kita, insya-Allah. Dan terima kasih sekali lagi, yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As, dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq
وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مترودا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.